Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimul hidayat wa bi izzatihi tatimul kamalat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال أيضا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman dalam suratul Araf ayat 23. Bagi setiap umat itu ada tempohnya. Dan apabila datang tempoh ajal itu tidak akan tercepat walaupun sesaat. Dan tidak akan mendahuluinya walaupun satu saat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 125 yang bermaksud maka tidaklah bagi setiap jiwa insan yang bernyawa itu melalui kematian, melainkan semua itu dengan izin Allah dan berlaku kematian itu dalam perkiraan tulisan kitabnya yang telah ditentukan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-60. Kamilah Allah yang telah menentukan qadar di antara mereka bilakah datangnya kematian. Dan tak kala kematian itu datang menjemput, maka tidak akan berlaku kelewatan ataupun keterlambatan. Berbahagia kepimpinan Jawatankuasa Surau Al-Amin, BTHO, seterusnya Jawatankuasa yang terus memantau, pastikan program perimarahan Allah SWT di musim-musim begini tetap terus tegar, segar, bugar. Seterusnya hadirin dan hadirat jemaah yang turut bersama dengan Jawatankuasa, turut bersimpati, turut berempati, turut berfikir bagaimana walaupun apa keadaan yang menimpa, sesukar mana situasi kita, kita tetap bersama-sama mencari jalan. Bagaimana untuk terus sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah tak boleh plan A, plan B, tak boleh plan B, plan C, asalkan ianya ada hubung kait. Dia ada kaitan. Dia ada tali menali.
Dia ada rantai-merantai dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama mana itu di sana ada erti dan makna tersendiri dalam kehidupan kerohanian, keimanan, keyakinan, kepercayaan, belief system seseorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan, insya-Allah pada malam ini sama-sama kita membaca petikan tulisan pengarang dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah. Kemudian kita bersama-sama bermuhasabah merenung khususnya diri saya sendiri dan sama-samalah kita hadirin dan hadirat sidang jemaah sekalian. Baiklah, yang pertamanya kata tuan pengarang dan tajuk kita pada malam ini yang berkaitan tentang kematian. Tuan-tuan sidang jemaah yang Allah SWT, menarik kita berbincang tentang kematian sebab saya tak mati lagi. Semua kita yang berada dalam siaran ini, yang sedang menyaksikan ini, kita bukan almarhum lagi. Kita belum dipanggil Allah yarhamu. Allah yarham. Orang kita Allah yarhamah. Kadang-kadang saya bersisi pandang yang paling terbaik sebab almarhum. Dia termasuk kepada orang lelaki ataupun perempuan yang dimaksudkan itu. Al itu alih dan ma'rifah. Kalau Allah yarham tu tepatlah. Kalau Allah yarhamah, itu dari segi bahasa Arab tak tepat. Yang penting Allah yarhamuhlah. Allah SWT merahmatinya. Nya tu kita kembali kepada orang yang meninggal yang kita masukkan. Mungkin di kalangan jiran kita, sanak saudara kita. Kita ni masih lagi hidup. Jadi yang kita bincangkan ini benda yang pasti. Dan ianya berlaku di zaman ini, subhanallah. Subhanallah. Baru ni keluar list disebar di WhatsApp. Dan mungkin tuan-tuan ada orang di sini orang Kedah. Saya ingat daripada Kedah kot senarai list. Ataupun daripada negara senarai list, jemaah surau di satu negeri dihimpunkan jemaah yang meninggal kerana COVID. Kan disebabkan COVID. Ramai, bukan sedikit. Dan situasi yang kita lalui saat ini tidak pernah kita lalui 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Subhanallah, luar biasa. Namun keadaan ini pernah diramal dan disebut oleh ulama-ulama kita 20 tahun, 15 tahun dulu tentang peristiwa-peristiwa pelik, situasi-situasi yang sukar yang akan berlaku tatkala dunia semakin dekat dengan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang melaluinya. Maka tajuk ini sangat relevan. Tajuk yang kita bincang ini sangat dekat dan hampir kepada kita. Banyak ayat-ayat Allah SWT yang menceritakan tentang kematian ajal. Tadi saya bawakan 3 ayat. Ada daripada suratul A'raf, ayat 23, suratul Ali Imran, ayat 144, 145, suratul Waqi'ah yang kita baca siang dan malam. Sepanjang hari kita baca paling kurang sekali pada ayat 60 yang menceritakan tentang kematian. Dan banyak termasuk ada hadis Nabi SAW. Baik, dan usaha jemaah mati Allah SWT, dan apa kelebihan dan keutamaan kita bincang pasal mati ini supaya kita sedar diri. Kita telah melalui perhentian yang banyak. Maka selepas daripada ini ada satu namanya perhentian. Ingat balik sejarah perjalanan kehidupan kita, kita telah berada dulu di alam ruh. Kemudian kita berada di alam rahim ibu. Kemudian kita berada di alam yang ketiga namanya alam dunia. Dan selepas daripada ini namanya alam barzah. Ni zaman kematian jemaah surau kita ni, orang surau kan. Yang dengar ni banyak jemaah-jemaah surau kan. Yang meninggal tu ramai. Ahli anti jemaah kerana COVID. Subhanallah. Tuan, saya menyeru sidang jemaah mengambil peluang yang ada ini. Terus kita menjaga SOP. Jaga penjarakan. Mask mengikut apa yang dinasihatkan label kita sekarang, mask mau pakai 2 lapis. Kena pakai 2 lapis. Tangan sentiasa kita basuh dengan sabun. Allahu Akbar. Ambil keluar tu, kita balik, kita terus mandi. Pakaian diasingkan. Itu benda lah yang biasa kadang tu. Apalah ustaz ni. Ustaz ni pun nak sebut juga. Ini di antara wiqayah khairun minal ilaj.
Menjaga diri itu lebih baik daripada kita dah sakit berubat. Jadi kita kena peringat. Selalu peringatkan. Sebagai seorang ayah, kita kena peringatkan kepada mereka yang di bawah tanggungan kita. Tak apa Ustaz, TV dah ingat. Itu kerja TV. TV tak akan ditanya oleh Allah. Yang Allah akan tanya ialah kita, orang yang bertanggungjawab kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Suami kepada isteri. Ini kita peringatkan. Kan, kita tugas kita peringatkan. InsyaAllah. Bila sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita tidaklah panjang di antara maghrib dan isyak. Apa kata Tuan Pengarang? Yajibu ala man la yadri mata ya'tihil maut. Maka menjadi wajib bagi orang yang tidak mengetahui. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Menjadi wajib ke atas orang yang tidak mengetahui bilakah masanya, bilakah kapan waktunya datangnya kematian menjemputnya, supaya dia berada ayyakuna musta'iddan, supaya dia berlaku, dia dalam hal keadaan situasi bersiap siaga, musta'iddan. Iaitu pengarang ni berkata apa? Kepada orang yang tak tahu bilakah datangnya kematian. Memanglah tuan-tuan, siapakah di kalangan kita yang tahu matinya pada umur sekian-sekian? Kan, sekian-sekian. Saya alhamdulillah syukur lah umur sekarang barulah orang lelaki ni biasa sebut baru 48. Kan baru 48 kan. Kan bila jumpa saya duduk di kawasan Warga Emas di kawasan Jenderam ni, kadang jumpa pakcik-pakcik, dia kata umur saya 78. Kan. Pakcik tu beritahu umur 78. 78 tolak 48, 30 tahun lagi. Saya kadang-kadang renung tuan-tuan, ialah 30 tahun lagi nak buat apa? Atas muka bumi dalam keadaan macam ni kan. Kalau taklah kita istiqamah dengan Quran, tak mengkaji Al-Quran, tak mau menghafal Quran, tak mau mengaji ilmu-ilmu fardu ain. Allahu Akbar, sedang jemaah mati Allah. Jadi tuan-tuan, sedang jemaah mati Allah SWT, nak cerita tuan-tuan, kata Tuan Pengarang, wajib bagi siapa yang tak tahu bilakah datangnya kematian menjemput. Kita tak tahu siapa mati, Nabi pun tak tahu. Kita pasti refer kepada Rasulullah SAW. Nabi pun tak tahu bilakah datangnya kematian menjemput. Kan? Nabi SAW tak tahu. Contohnya kalau pernah dalam hadis, dalam Imam Nawawi rahimahullah sebut tentang hadis bilakah datangnya hari kiamat. Nabi tak jawab. Jawapan itu Nabi menyatakan amarataha, ciri-cirinya, petunjuk-petunjuknya, tanda-tandanya. Kan? Tanda-tandanya. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah solat, Nabi SAW yang takil ila rafil ala kam umruhu, Nabi berpindah ke alam razah pada umurnya salasah wa sittina sinin, 63 tahun. Allahu Akbar. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, bakinya 10 tahun di Madinah membina negara Islam. Maka itu tempoh yang telah dilalui Nabi SAW. Kita tuan sedang jemaah mati Allah SWT, kata Tuan Pengarang, kalau begitu tuan-tuan wajiblah. Wajib ni perkara ke dalam ilmu usul fiqah ni, perkara yang tak dapat untuk kita kena buat. Apa dia? Ayyakuna musta'idan, supaya kita ini dalam hal keadaan bersiap siaga. Tuan-tuan. PKP 3.0 baru ni umumkan. Tuan-tuan, sebelum hari itu tuan-tuan, siapa yang pergi pasar raya dia panggil panic buying. Kan? Panic buying. Allah beratur. Ada satu kawan pergi pada hari itu di mana, di kawasan Bangi tuan-tuan. Pasar raya itu start pukul 8.30. Pukul 8 orang dah beratur panjang. Pukul 8, 7.40 orang dah beratur panjang. Jadi mereka dalam mood bersiap siaga nak membeli barang-barangan untuk persiapan seminggu, untuk 2 minggu dengan jumlah wang yang banyak. Maka kita bertanya kepada kita ni wajib
mengetahui bahawa kita akan mati, maka adakah kita dalam hal keadaan bersiap siaga? Apa kata Tuhan lagi? Wala yaghtarru bisyababi wassihhati. Maka janganlah kamu terpedaya kerana keremajaan, kemudaan dan nikmat kesihatan. Jadi yang dengar siar raya ni, Ustaz 48, saya baru 38 Ustaz. Saya baru 28 Ustaz. Saya baru 18. Main 88 semua. Saya baru 8 tahun. Anak kita tengok 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Kita yang umur 48 ni, ya Allah, seronoknya boleh umur 28. Tapi boleh kenang balik macam-macam cubaan 28 tu tak apalah kot. Umur 38 pun. Setiap umur tu ada ujian dan cabarannya. Kita nak cari lagi umur lagi, Allah Akbar. Lepas tu kena ada satu perancangan, kena ada plan. Ni kita musim PKP ni. Baru ni bila umumkan 14 hari mau tambah lagi PKP. Saya tanya kat kawan-kawan. Macam 14 surah kita boleh hafal tak? Ambil juzuk ke 30 tu 14 surah. Kan tuan-tuan. Anak-anak tahfiz kita nak masuk tahfiz tuan-tuan. Ujiannya antara ujian yang simplenya. Dia orang kena hafal satu muka tu. Dia bagi berapa masa satu muka tu. Kena hafal dalam masa setengah jam ke 20 minit. Tuan, surah-surah dekat juzuk ke-30 tu kita biasa baca tapi kita tak hafal. Kan? Suratul Ikhlas kita hafal lah. Surah-surah yang biasa tu, surah-surah yang atas sikit tu. 14 hari, 14 surah lah. Dia bukan senang nak hafal surah ni tuan-tuan. Orang yang tak buat maksiat, orang yang istiqomah je yang boleh jaga hafazan itu masuk di dada dalam ingatan. Maka janganlah terpedaya dengan kemudaan dan kesihatan. Jadi yang muda jangan sangka tak mati-mati. Allah, kita tengok COVID ni tuan. Yang muda pun meninggal juga. Kena juga. Kan? Kematian dia tak ada kaitan tentang nombor dan angka. Nombor dengan angka. Kan? Wasihati, status kesihatan. Dia tak kira. Kematian ini apabila tiba ajal, dia akan meninggal. Allahu Akbar. Fa in man yamutu asyakh wa aktsara ma yamutu syubban. Mengatakan bahawa pada zamanku ramai yang mati dalam keadaan mati dalam keadaan muda. Wa aktsara ma yamutu syubban. Pada zaman aku ramai yang mati dalam keadaan muda. Sedikit fa in aqalla ma yatul asyakh. Sikit orang mati kerana tua, sakit tua kan. Sekarang pun betul juga, mati muda ni ramai kan? Yang mati kerana tua, sakit tua tu sedikit. Kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, kita ni lah yang umur 48, 58 ni, kita ni tuan, takut kita ni termasuk daripada golongan Allah SWT panjangkan umur kita kan? Umur 80 tahun, 90 tahun. Kadang tuan-tuan kita tak tahu ni, di kalangan kita ni mungkin Allah pilih mati muda. Hanya mati mungkin 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Dan mungkin di kalangan kita Allah SWT pilih untuk mati al-asyikh, mati kita ni syuyuh, kita dah tua dah. Lepas tu kena plan-plan juga, mungkin Allah pilih kita nak buat apa. Lepas tu kalau tanya saya apa nak buat tuan, kita start ngapal Quran tuan. Ngapal Quran. Nanti bila kita ada umur-umur macam tu tuan-tuan, mungkin kita berak kencing tuan, yang kita nak baca Quran. Tak ada nak baca surat khabar, tulisan online, berita harian online, metro online, tak ada. Kan? Jadi biasa-biasakanlah dengan perkara-perkara yang baik, yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kamu orang yang belajar Quran. Dia tak reti belajar Quran. Dia pandai dia mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW sebut klasifikasi manusia yang paling baik. Dia jahil Quran, dia belajar. Itu yang terbaik. Dia pandai Quran, dia ajar Quran. Itulah yang terbaik. Tuan-tuan. Falhadhra al-hadhra minal ma'asi. Apa kata Tuan Parang lagi? Maka berhati-hati daripada terjebak melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan Parang menyebutkan antara tanda orang itu benar-benar melakukan persediaan menghadapi kematian ialah dia zero maksiat. No dosa. Dosa ni apa?
buat perkara yang ditegar dilarang Allah dan Rasul, meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Mudah aja. Kan? Mudah aja. Kan? Al-hadra minal amasik. Kerana akibat melakukan maksiat itu sangatlah buruk, sangatlah besar. Kadang orang tanya saya lagi tuan-tuan tentang pandangan-pandangan. Ini pandangan saya lah tuan-tuan. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan. Dan kita muhasabah ni, wabak ni tak angkat-angkat lagi. Wabak COVID ni tak angkat-angkat lagi. Sudahkah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Manapun peringkat kita. Kamu pemimpin yang sedang memerintah. Kamu ahli parlimen. Kamu ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. Kamu menteri yang menjaga portfolio kementerian-kementerian. Kamu Perdana Menteri. Kamu menteri besar. Siapapun kita. Siapapun keadaan kita. Kita bertanya kepada diri kita. Adakah kita telah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 100 kali sehari? Tuan-tuan. Baru ni PM umumkan apa nama? Pelan pemulihan negara. Okeylah, pelan pemulihan negara dalam konteks kerohanian, kerahkan seluruh rakyat kita dengan kuasa yang ada untuk beristighfar, beristighasyah, memohon ampun kepada Allah SWT, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat program berselawat. Selawat ni boleh angkat wabak tu. Power selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baru ni PM kita ada buat PKRC berselawat terbaik. Tabarakallah. Dengan Selangor ada buat program beratib dengan Selangor. Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Zikir-zikir yang dihimpun oleh ulama-ulama kita. Para awliya Allah yang saleh, yang mukarrabin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, sebenarnya maksiat ini masalah kita. Masalah keluarga kita. Masalah kampung kita. Masalah daerah kita, negeri kita. Wahai pemimpin yang sedang memimpin. Ikatan. Kan? Masalah dosa adalah masalah negara. Jangan fikir. Masalah dosa maksiat adalah masalah pemimpin. Kena ambil tahu. Kena ingatkan. Sebab tu balak dan wabak ni tak diangkat kerana dosa dan maksiat. Bersenang lenang lagi dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Mana amal ma'ruf, mana yang mungkar. Allahu Akbar. Walidzalika fa inna ala kulli muslimin. Apa tuan pengarang? Tuan pengarang ni buat sikit nota. Maka dekat atas setiap orang Islam, an yaqifa ma'a nafsihi waqfatan yuhasibuha fid dunya ala kulli fi'latin fa'iluha. Maka setiap daripada kita orang Islam kena memperuntukkan satu masa kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Yuhasibuha fid dunya, untuk dia memuhasabahkan dirinya di alam dunia di atas segala perbuatan yang telah dilakukan ataupun juga di atas segala kalimat perkataan yang telah disebutkan. Fa iman hasaba nafsahu fid dunya khafa alaihi al-hisab fil akhirah. Siapa yang selalu menghisapkan dirinya hidup di alam dunia ini, maka akan diringankan Allah SWT penghisapannya tak kala bertemu dengan Allah di padang mahsyar di hari akhirat. Itu tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, beruntung kalau kita banyak muhasabah. Kadang orang buat kajian antara orang Islam dengan orang Islam kan. Sebenarnya kita PKP ni dan kita baru ni melalui Ramadan pun PKP. Ramadan ini dia panggil kekuatan dalaman. Kekuatan untuk mengatakan tidak. Kan? Puasa ni kita tak makan. Kita boleh makan. Tapi kita katakan tidak kepada makanan. Makulat. Masyrubat. Pada makanan dan minuman. Daripada subuh sampai maghrib. PKP ni jangan keluar. Stay at home, kata Ketua Pengarah KPM, kata Menteri Kesihatan, kata PM kan. Jadi kita boleh keluar. Tak nak keluar. Jadi sebenarnya kita ada. Ramadan itu, 2 kali Ramadan, dia mendidik kita. Sebenarnya kekuatan tu ada pada kita. Ramadan mendidik kita. Maka kekuatan Ramadan tu kita bawa dalam semangat PKP. Kalau ada urusan, penting keluarlah. Seumpamanya. Tak, kita duduk di rumah. Itu tuan saya jemaah mati Allah SWT, kita kena muhasabah. Bila kita duduk di rumah, kita duduk banyak masa dengan keluarga kita, kita
bermuhasabah. Kata Imam, kata Sayyidina Umar, sibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Hisablah dirimu sebelum dirimu akan dihisab. Kita tetap akan dihisab oleh Allah. Tak boleh nak lari, tak boleh nak kona, tak boleh nak macam mana, tetap hisablah. Sesungguhnya dan timbang-timbangkanlah amalanmu sebelum amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak kita ni boleh tak masuk syurga. Lepas tak daripada titian sirat. Nak pergi syurga di hujung, lalu lulu api neraka titian sirat. Agak-agak lepas tak? Ada satu riwayat tafsir sebut, ada malaikat yang duduk di bawah api neraka tu kerja dia mengait. Sekarang ni musim durian kan? Durian jatuh sendirilah. Sekarang ni musim apa ni, buah rambutan pun nak menjadi dah ni. Kena kait kan? Kait kita jatuh daripada titian sirat, jatuh ke depan apa? Wal-iyazubillah misalnya. Kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, itulah sebab sedikit tazkirah maghrib kita pada malam ini yang disebut oleh pengarang kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju kepada alam akhirat, persiapan menghadapi kematian. Tutup dengan ayat Allah SWT, Yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ini semuanya akan didedahkan, dibentang di hadapan Allah, tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kan? Yang kita sembunyikan daripada pengetahuan orang lain akan didedahkan Allah SWT di padang mahsyar. Kita didedahkan oleh Allah SWT. Jadi tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, maka marilah kita melakukan persiapan-persiapan yang wajar menghadapi kematian. Di antara persiapan yang wajar tuan-tuan ialah waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang ketidik soleh yang mendoakan kita, ilmun yuntafa'u bihi, kan, ilmu yang manfaat yang akan memberikan manfaat kepada kita. Kita ajak ke ilmu yang manfaat ketika hidup, dan sedekah yang berpanjangan. Ini musim-musim ni tuan-tuan, ada orang nak buat masjid dan seumpamanya, kita confirm, double check, okey betul, kita letaklah duit kita. Ini sedekah saya RM500 untuk buat binaan kayu dan simen. Sebutkan kan. Ini RM1,000 ni atas nama arwah ibu saya, mak saya, kita sebutkan insya-Allah. Jadi sekadar itulah pentazkirah kita pada malam ni. Yang benar daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain siaran. Tabarakallah.